الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, namanya kita memanjatkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kurnia Allah taala bagi kita dengan nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kumpul pada tengah hari ini sementara kita menanti masuk waktu salat fardu Jumaat. Kita beriktikaf di masjid. Apa yang masih ada belum niat iktikaf, jadi kita niat iktikaf. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita dalam masjid ini kita dapat pahala walaupun sekadar duduk, ditambahkan pula dengan amalan-amalan yang kita buat, Quran atau zikir. Paling tidak pun mendengar tazkirah yang akan disampaikan, kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah SWT, salawat dan salam kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Hari ini kita pada tanggal 5 Rejab. Bila masuknya bulan Rejab ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab. Kemudian kita minta Allah SWT memberkati kita dalam bulan Sya'ban. Dan kita minta Allah Ta'ala panjangkan umur kita sampai kita bertemu bulan Ramadan. Dan kita merasa bertuah sekiranya Allah Ta'ala panjangkan umur kita tak bertemu pada bulan Ramadan. Tak lama lagi lah, sebulan lebih lagi. Dan dalam bulan Rajab ni berlakunya suatu peristiwa yang besar berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlaku pada Nabi SAW, iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Pada bulan Rajab ini berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dan Allah SWT merakamkan peristiwa Isra' wal Mi'raj ini di dalam surah Al-Isra'. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram, yakni di Mekah, ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah dualah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Isra' ayat yang pertama. Dari sisi perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Peristiwa Isra Mi'raj ini berlaku selepas kewafatan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian diikuti oleh kematian Abu Talib, istri baginda wafat. Kemudian bapa saudara baginda mati. Dan ianya digelar sebagai Amul Huzni, berlaku pada tahun ke-10 kenabian. Maka Nabi SAW dilantik menjadi Rasul pada tahun umur Nabi SAW 40 tahun. 10 tahun selepas itu, 10 tahun selepas berdakwah. Dan pada tahun yang sama juga berlakunya peristiwa pengepungan, pemboikotan. Orang musyrikin Quraisy memboikot orang Islam. Dan ini menyebabkan ramai orang Islam yang jatuh sakit. Sayyidina Khadijah pun sakit sehingga sampai kepada kematian dia. Dan ini merupakan suatu ujian kepada Rasulullah SAW. Begitulah dalam perjalanan kehidupan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Kita tengok bagaimana ketika awal perkembangan Islam, kita melihat pelbagai ujian dan cubaan dan dugaan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Maka sewajarnya lah kita ni umat akhir zaman, setelah wafatnya Rasulullah SAW, kerja buat Rasulullah SAW yang berdakwah disambung oleh para sahabat, kemudian disambung oleh para tabi'in sampailah ke zaman kita ini. Kita ni diwajibkan, disarankan, digalakkan untuk menyambung perjuangan Rasulullah SAW dengan melaksanakan dakwah, menyampaikan risalah Islam. Dan sepanjang perjalanan menyampaikan dakwah ini sudah tentulah akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diuji ke zaman masing-masing. Rasulullah SAW, kita membaca sirah, membelik sirah Rasulullah SAW, pelbagai ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Antara ujian yang kita sebut pada hari ini adalah dengan kewafatan dua orang yang sentiasa menyokong perjuangan Rasulullah SAW. Siapa yang tidak kenal dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, seorang insan yang mengorbankan harta dia untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mendapat wahyu, dia adalah orang yang pertama memberikan sokongan kepada Rasulullah SAW, bantu Rasulullah SAW. Orang yang pertama masuk Islam, memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, mengorbankan harta sehingga saat kewafatan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dia berkata kepada suami dia, aku dah bagi dah semua harta, aku tak ada yang tinggal. Kalau aku mati ini, seandainya tulang belulang aku ini ada nilai, boleh dijual, juallah dan ambil duit daripada jualan tulang aku ini untuk perjuangan Islam, untuk dakwah, untuk agama Allah SWT. Begitu bersemangatnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, tetapi meninggalkan Rasulullah SAW pada tahun ke-10 kenabian. Sedih Rasulullah SAW. Kemudian orang yang menjadi tulang belakang baginda, iaitu Abu Talib, walaupun tidak memeluk agama Allah SWT, tetapi memberikan perlindungan kepada anak saudaranya yang dia kasihi, yang dia sayangi. Lepas itu Rasulullah SAW mencari peluang untuk berdakwah ke Taif pula. Ini cerita sebelum Isra Mi'raj. Pergi ke Taif untuk berdakwah. Nampak tak ada jalan dah dengan musyrikin Quraisy di Mekah ni. Tak boleh nak api dah. Duk berlawan ni tahap paling tinggi dah. Lalu Nabi SAW nak cuba mencari
spot lain, nak cari tempat lain, nak cari markas lain, iaitu di Taif. Nabi SAW teringat kat Taif, sebab di Taif dululah Nabi SAW dibesarkan bersama-sama dengan keluarga Halimatus Sa'diyah, ibu susu Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah kenal di situ ada adik-beradik susu baginda. Harapnya mereka ni ingatlah kot-kot, tetapi berlaku sebaliknya. Rasulullah SAW dihambat oleh penduduk Taif, dibaling dengan batu. Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah SAW, melindungi Rasulullah SAW daripada hadapan, daripada tepi, daripada belakang, melindungi Rasulullah SAW daripada balingan batu penduduk-penduduk Taif. Anak-anak Taif disuruh, diupah untuk membaling batu kepada Rasulullah SAW yang kita sayang, yang kita cintai. Hati yang bagaimana nak menerima keadaan tersebut. Lalu Allah SWT menghiburkan Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan yang kita sebut sebagai Isra wal Mi'raj. Suatu hiburan kepada Rasulullah SAW. Dan ia merupakan ujian kepada umat, ujian kepada iman umat Rasulullah SAW ketika itu. Siapa yang percaya, maka dia benar-benar beriman kepada apa yang didakwa oleh Rasulullah SAW. Kerana apa? Kerana apa yang berlaku itu adalah perkara yang di luar kemampuan akal pemikiran manusia. Asra bi'abdihi laylan. Allah Ta'ala menjalankan Rasulullah SAW pada satu malam. Perjalanan satu malam daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Bukan sekadar itu sahaja, naik ke atas sampai langit ke-7, kemudian turun balik dan berada di tempat yang sama pada malam yang sama. Kalau ikut logik, memang tidak logik waktu tu. Perjalanan daripada Mekah nak pergi ke Palestin tu maka masa berbulan-bulan dengan unta jalan kaki. Kita daripada sini nak pergi ke nak balik dengan nak balik Kelantan tu 6 jam, 7 jam naik kereta. Patah balik lagi satu malam tak ada. Untuk nak balik Kelantan, nak pergi Kelantan. Jadi ia merupakan satu ujian kepada keimanan. Istiwa ini ujian keimanan. Sejauh mana manusia itu percaya. Dan keimanan ini dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka percaya kerana mereka yakin Allah SWT itu Maha berkuasa. Allah Ta'ala kata bukannya Rasulullah SAW berjalan sendiri, tetapi asra bi'abdihi, Maha Suci Allah yang menjalankan hamba-Nya. Maknanya Allah Ta'ala dengan kuasanya membawa Rasulullah SAW dalam perjalanan tersebut. Maka ianya adalah suatu perkara yang boleh diterima akal. Kerana akal mengatakan Allah Ta'ala yang mencipta langit, Allah Ta'ala yang mencipta bumi, Allah Ta'ala yang mencipta alam semesta ini, Allah Ta'ala menciptakan matahari, Allah Ta'ala menciptakan laut, Allah Ta'ala menciptakan segala apa yang ada di hadapan mata kita ini. Maka perkara tersebut yang boleh diterima dengan akal. Kalau sekadar nak menjalankan seorang hamba-Nya sampai ke mana pun, akan perkara tersebut tidak mustahil. Dan apabila ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jadi dalam peristiwa ini diberi gelaran dengan As-Siddiq, yakni membenarkan. Tanya musyrikin Quraisy, tanya Abu Bakar, nak tes ni iman Abu Bakar ni. 10 tahun dah kena tarbiyah dengan Rasulullah SAW. Percaya ke tak percaya ni dengan kata-kata dia? Rasulullah SAW. Lalu ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata,
Kalaulah Rasulullah SAW pergi lebih jauh lagi daripada perjalanan malam ini, aku percaya. Tidak ada question, tidak ada persoalan. Terus percaya 100% apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka kita ni orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kita percaya dengan peristiwa ini. Kita kena letak hak pertama sekali. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj ini dikumpulkan oleh hadis sahih yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang ke-3598. Hadisnya panjang lah. Kemudian dalam hadis Bukhari, Sahih Bukhari, hadis yang ke-336 menceritakan perjalanan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam hadis kitab Sahih Muslim, hadis yang ke-234. Juga dalam Sahih Muslim, hadis yang ke-237. Hadis Sahih. Kita sebagai orang yang beriman, ini adalah ujian kepada kita. Percaya atau tidak percaya. Jadi kita orang beriman, kita wajib percaya. Walaupun perkara tersebut sukar diterima oleh logik akal. Kerana apa yang berlaku, kita tak boleh nak cerita melalui logik akal. Walaupun ada di kalangan ulama yang boleh menceritakan dengan kaitannya bagaimana Rasulullah SAW bermusafir Isra Mi'raj menaiki burak. Burak ini adalah kenderaan malaikat. Malaikat ini diciptakan daripada cahaya. Siapa belajar sains ni tahu berapa kelajuan cahaya. Matahari naik tu, dia keluarkan cahaya kan. Daripada matahari tu nak sampai kepada kita tu, berapa? Kita pun tak ingat lah. Dulu belajar sains tu, mengaji sains tahu berapa perjalanan matahari tu sampai ke tempat itu, sampai ke bumi lah. Dia ada masa lah. Malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat Jibril AS panggil kesat dia tu sampai. Burak ni adalah kenderaan malaikat. Kenderaan dengan penunggang. Mestilah kenderaan tu lagi laju lagi. Macam kita lah, nak naik kereta. Mestilah kereta yang lebih laju daripada kita. Kenderaan kita. Burak ni adalah kenderaan malaikat. Naiki oleh Rasulullah SAW. Maka ada penjelasan logik di situ. Dan ianya ditegaskan oleh Allah SWT, Asra bi'abdi, Allah SWT yang menjalankan hamba. Bukanlah Rasulullah SAW sendiri yang bawa dirinya. Dan perjalanan tersebut adalah dengan jasad dan ruh. Bukannya mimpi, bukannya ruh sahaja, tetapi adalah dengan jasad dan ruh. Dan malaikat ni sifat dia Allah SWT sebut dalam surah An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal sekali lagi di sisi Sidratul Muntaha, yang di sisinya terletak surga Jannatul Ma'wa. Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam bentuk rumpanya yang asal pada kali ini, ialah semasa Sidratul Muntaha itu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam ghaib.
yang tidak terhingga. Penglihatan Nabi Muhammad SAW tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat akan pemandangan yang indah di situ yang diizinkan melihatnya, dan tidak pula melampaui batas. Demi sesungguhnya ia telah melihat sebahagian dari sebesar-besar tanda-tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Tuhan. Nabi SAW sendiri melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha, tengok masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum perjalanan tersebut, Rasulullah SAW telah dibedah, dibuat operation. Rasulullah SAW duduk di tepi Kaabah. Datanglah malaikat yang membersihkan hati, jantung Rasulullah SAW. Ni kalau cerita zaman tu pakat murtad lah kau. Tetapi sahabat radhiyallahu anhum semakin kuat iman. Macam mana bedah kuat-kuat jantung. Zaman tu tak tahu duk. Potong ni, belah tu ni, tarik kaki, sambung balik. Ni zaman tu. Amal Rasulullah SAW memang satu ujian yang sangat hebat kepada orang Islam. Lebih-lebih lagi orang yang bukan Islam, musyrikin Quraisy, jadi bahan. Kalau zaman itu ada Facebook, ada IG, ada TikTok, memang jadi bahan. Kamu nanya, ya udah aku kasih tahu. Jadi inilah berlaku. Di masa kita tidak panjang untuk menceritakan secara detail apa yang berlaku pada peristiwa Isra Mi'raj. InsyaAllah ada rezeki kita sambung minggu depan. Isra Mi'raj itu perjalanan yang panjang. Rasulullah SAW jumpa beberapa Nabi-Nabi, dimulakan dengan Nabi Adam alaihissalam, dan diakhiri dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan suatu perkara yang anugerah besar yang Allah SWT berikan kepada Rasulullah SAW adalah ibadah solat. Solat yang kita buat ni 5 waktu sehari semalam adalah pemberian istimewa Allah SWT kepada kita umat Islam. Menunjukkan betapa pentingnya ibadah solat ini. Kalau hukum-hukum yang lain disampaikan melalui wahyu ketika Rasulullah SAW ada di dunia, tetapi ibadah solat ini Allah SWT jemput Rasulullah SAW ke tempat yang istimewa untuk diberikan perintah solat. Menunjukkan bahawa solat ini merupakan perkara yang sangat penting. Sangat penting dalam kehidupan kita. Maka kita semua ni kena jaga betul-betul ibadah solat. Kita kat masjid ni pun ada kuliah fiqh bab semayang. Tata cara semayang. Semalam pun Ustaz. Ustaz Khairul baru sampai bab duduk antara dua sujud. Kita nak naik daripada situ. Jadi kita kena belajar. Takatlah ni masjid lah tempat nak belajar. Ada seorang lagi Ustaz ngajak buat semayang juga kan. Di sini. Tak Zulkifli. Tak Zulkifli talik. Talik pak dia. Tak Zulkifli talik. Ada seorang lagi ni Ustaz. Tiga Ustaz ngajak buat semayang di masjid kita ni. Ustaz Fauzi. Di 3 orang Ustaz ngajak buat semayang di masjid kita ni. Mainlah masjid. Betapa pentingnya solat ni. Dan kita kena jaga betul-betul. Dari sudut hukum fiqh ni macam mana cara kan. Lepas tu kita tekankan kepada ahli keluarga kita. Ni semua ni ketua keluarga ni. Tanggungjawab kita untuk memastikan ahli keluarga kita menunaikan solat. Biar perkara pertama yang kita tanya bila kita buka pintu rumah kita,
tanya anak kita, tanya cucu kita, tanya bini kita, mayang lagi. Tak makan tak apa, dia pandai lah cari sendiri. Lapar dia makan lah. Kalau tak semayang, tak ada orang tanya. Bila-bila lagi subuh pula hari Sabtu Ahad, cuti sekolah ke. Hari sekolah kita gerak anak kita nak pergi sekolah pagi. Hujung minggu gerak ke tak? Mayang subuh. Kena jaga betul-betul ahli keluarga kita. Kita semua dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Kerana ibadah solat ini perkara yang sangat penting, merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Ramai manusia yang hilang panduan hidup dia, hilang hal tuju kehidupan dia kerana meninggalkan tiang agama. Kalau agama tu dah tak ada tiang, kalau bangunan ni tak ada tiang, untuh habis. Jadi kalau agama tu tidak ada tiang, habislah agama. As-salatu imaduddin. Walaupun kita nampak dari segi zahirnya tidak ada pulangan dari sudut material kepada kita apabila kita melaksanakan ibadah solat. Tambah-tambah kita ni lelaki, mailah semayang kat masjid, bagilah masa kita kat masjid. Banyak masa-masa kita di pasar malam, di supermarket, di tempat kerja. Kurang-kurangnya bagilah masa. Tak boleh 5 waktu, bagilah 1 waktu ke 2 waktu ke di masjid. Tengah-tengah buat kerja tu bunyi azan tu, sahut dah panggilan seruan azan tersebut untuk menunaikan solat di masjid. Kita di kampung Taman ni ada 2 masjid. Bukan 1, ada 2 masjid. Masjid Papa tu tutup sat, tengah ada renovate, tengah buat baru. Jadi jadikanlah masjid ini agenda penting dalam kehidupan kita. Bangun pagi, subuh-subuh, bukan nak kagak apa. Mainlah ke masjid untuk menunaikan ibadah solat kita. Biar solat kita ini solat yang berkualiti, solat yang terbaik, seolah-olah solat ini adalah solat yang terakhir sekali dalam hidup kita pada hari ini. Lagi solat zuhur, solat Jumaat lagi, solat yang bersungguh-sungguh, seolah-olah itulah solat kita yang terakhir. Kita jaga hukum-hukum dia, jaga tata tertibnya, mengikut ilmu fiqh yang kita belajar, yang kita pelajari. Dan kita selalu mengingati sesama kita. Dan jadikan solat itu sebagai hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa-apa, kita minta kepada Allah Taala melalui salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah, fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabar dan dengan salat. Dan nak apa-apa, buat sembahyang hajat, minta dengan Allah Taala. Minta sendiri-sendiri. Lebih lagi kita bangun tengah malam. Dan ni subuh pun lewat kan, 6 suku, 6:16 subuh. Bangun pukul 5.30 tu 40 minit kita ada nak buat tahajud ke, nak buat sembahyang hajat ke, mintalah dengan Allah SWT. Di saat keheningan malam, ketika orang lain sedang tidur lagi, kita minta dengan Allah SWT melalui ibadah solat. Solat yang merupakan mi'raj kita dengan Allah SWT, hubungan kita dengan Allah SWT. Apa-apa masalah kita minta dengan Allah melalui ibadah solat. Sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang hajat, itu sudah cukup besar bagi kita orang yang beriman. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku tak kisah sangat sama ada doa aku ini diterima atau tidak diterima oleh Allah SWT. Tapi aku sangat gembira apabila aku diberikan taufik untuk terus berdoa dan meminta dengan Allah Taala.
Mungkin ada kalanya lebih baik lagi bagi kita Allah Ta'ala tidak mengkabulkan doa yang kita sering minta dengan Allah Ta'ala. Pada waktu itulah kita masih lagi memohon dan meminta dengan Allah SWT. Andai kata Allah Ta'ala dah kabulkan doa kita, mungkin waktu itu kita dah putus hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kita dah dapat dah apa yang kita nak. Maka kita sentiasa berbaik sangka dengan Allah Ta'ala. Kuatkan hubungan iman kita dengan Allah SWT. Menerusi ibadah, solat, doa, menerusi ilmu dan iman, mempertingkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam perbicaraan ini, Isra' Mi'raj ini merupakan satu bekalan iman kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Kerana apa? Kerana selepas itu mereka akan berhijrah. Ada lagi kerja besar lagi nak berlaku selepas itu. Tadi dakwah kan, daripada 40 tahun sampai umur 50 tahun, dakwah, bina perkadiran, bina orang, bina manusia. Tahun ke-13 kenabian, mereka berhijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah buat apa? Buat negara Islam. Dan waktu itulah ujian lebih besar lagi, mendapat penentangan daripada penduduk sekitar, Yahudi, Nasrani, Rom dan Parsi sedang meneropong ini negara yang sedang bangun ini. Dan bekalan iman ini adalah bekalan yang sangat penting. InsyaAllah, mudah-mudahan pada itu sahaja yang kita dapat daripada istiwa Isra' Mi'raj. InsyaAllah minggu depan pun diri kita juga untuk tazkirah dan khutbah. Ada rezeki kita sambung lagi cerita tentang Isra' Mi'raj. Syukur qawli hadza wa astagfirullahaladzim. Sudah sampai sama aja. Tak boleh ya. Isra' dalam